Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firas bin Umar, nombor metrik 09DM21F1042. Hari ini kepada saya akan buat simulasi berkenaan dengan tayamum. Tahukah anda, air adalah sumber yang sangat penting dalam kehidupan dan juga dalam menuntut ibadah, yang mana bagi seseorang Muslim itu perlu menyucikan diri sebelum melakukan ibadah. Tetapi jika tiada air, apakah kaedah lain yang boleh digunakan? Jawapannya, tayamum. Tayamum dari segi bahasa iaitu al-faslu, mensahajakan. Dari segi syariat pula, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syariat-syariat yang tertentu. Suka saya menceritakan lagi yang mana sebuah kisah turunnya ayat supaya bertayamum. Kisahnya bermula dalam sebuah perjalanan, iaitu Siti Aisyah alaihissalam, iaitu isteri Nabi, meminjam seutas rantai emas daripada Siti Asma. Dalam perjalanan, hilang rantai itu di padang pasir. Maka Nabi menyuruh sahabat untuk mencari rantai tersebut. Tetapi dalam keadaan mencari itu, tiba masuknya waktu solat, tetapi di padang pasir tiada air. Maka mereka solat tanpa berwuduk dengan air. Setelah jumpa rantai, mereka pun berjumpa dengan Nabi dan menceritakan yang mereka solat tanpa berwuduk dengan air. Maka Allah turunkan suruhan supaya bertayamum. Okey, yang mana dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Artinya, sedang kamu tidak menjumpai air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum, iaitu dengan sapu muka kamu dan tangan kamu dengan debu tanah itu. Maka bukti di situ Allah sangat cinta akan kita, yang mana Allah mudahkan urusan kita untuk solat walaupun tiada air. Untuk penerangan yang selanjutnya, saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Nawaitu tayammuma di istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Saya Muhammad Qayyim bin Azman akan meneruskan pembentangan tentang tayamum. Sebab-sebab kenapa kita dibolehkan untuk bertayamum. Yang pertama sekali, kita dibolehkan untuk bertayamum apabila ketiadaan air yang banyak ataupun air yang ada sangat sedikit, hanya cukup-cukup untuk kita meneruskan kehidupan. Apa maksud air cukup-cukup untuk meneruskan kehidupan? Air yang sedikit dan cukup-cukup untuk kehidupan maknanya, contoh, dalam rumah hanya ada terdapat satu baldi ataupun satu besen air saja. Air tu kita nak guna untuk masak makanan ataupun untuk kita minum. Makan dan minum ini penting untuk kita hidup, kan, untuk meneruskan kehidupan kita. Jadi kita boleh kategorikan di situ, apabila kita boleh kategorikan kita ketiadaan air lah di situ. Sebab
ketiadaan air untuk berwuduk. Kekurangan air untuk berwuduk. Okey, next, nombor 2, sebab kenapa kita dibolehkan untuk bertayamum ialah contoh di sumber air itu terdapat ancaman ataupun terdapat bahaya di kawasan sumber air. Contohnya bagaimana? Contohnya terdapat tasik. Di tasik itu merupakan bekalan air bersih di kampung kita. Hanya satu-satu tasik tu sahaja. Tapi pada hari itu ketika masuk waktu solat, kita nak bertayamum, kita nak ambil wuduk, ada binatang buas sedang minum air. Contoh ada singa atau harimau dan sebagainya di sana. Maka kita agak bahayalah kalau kita pergi ke sana, kerana boleh mengundang kemalangan atau kita merisikokan nyawa. Ataupun contoh lain, terdapat perigi atau telaga, tetapi di kawasan perigi telaga itu dijaga oleh musuh-musuh. Maka bagi mengelakkan bahaya, kita dibolehkan untuk bertayamum. Okey, sebab terakhir kenapa kita diperbolehkan untuk bertayamum adalah kerana tayamum boleh digunakan apabila kita sakit, dan sakit itu akan semakin bahaya ataupun semakin merebak apabila kulit kita terkena air. Contohnya macam kita sakit melecuh atau kemalangan dan terkoyak kulit dan sebagainya. Jadi apabila kena air, kalau itu akan sakitlah, pedih dan mungkin membahayakan kesihatan kita. Jadi kita juga boleh bertayamum dengan cara itu, dengan sebab itu. Okey, baiklah, seterusnya, kenapa tayamum mesti kena guna debu tanah? Kenapa tak guna benda lain selain daripada debu tanah? Okey, sebab yang pertama ialah tanah ini sendiri, dia adalah satu benda yang tidak akan habis, ataupun boleh kita kata unlimited, sangat banyak. Dan tanah ini bersifat kekal di atas muka bumi, sama seperti air. Okey, sama seperti air. Kita tahu di atas muka bumi ni air tu banyak, tetapi debu tanah juga lagi banyak. Maka lebih kurang banyak juga. Jadi debu tanah ini diperbolehkan untuk kita bertayamum. Okey, seterusnya, dari segi rohani, apabila kita bertayamum, kita menggunakan debu tanah. Okey, perkara ini dapat menimbulkan rasa rendah diri dalam diri kita apabila kita menyapu debu tanah di atas muka kita. Sebab apa? Kita manusia bersifat berasal daripada tanah. Oleh itu selama ni, contohnya sebelum-sebelum ni kita tanah, kita tak kisah pun, kita pijak-pijak tanah, kita lalu dengan kereta macam tu je kan. Tapi apabila di saat kita bertayamum, kita ambil debu tanah, kita tepuk-tepuk, kita pun sapu dekat muka. Terbayang, selama ni tanah aku tak pernah kisah pun, aku pijak-pijak je. Tapi hari ni aku menyapu debu tanah di atas muka bumi. Nampak kita dengan tanah ni merupakan asal-usul kita, tanah tersebut. Jadi kita boleh sedar diri kita setahap mana. Seterusnya, nombor 3 ialah tanah ini sangat senang dijumpai. Okey, yang ni tak perlu hurai panjang rasa, sebab ramai dah tahu. Tanah ni mana-mana pun bila kita boleh jumpa. Kalau debu tanah lagilah senang kita nak jumpa. Katakanlah debu kan, kita tepuk-tepuk saja tapak tangan kita di dinding, akan keluar debu. Tapi ianya bukan debu tanah lah, tapi ianya still debu. Okey, baiklah, seterusnya, bagaimana hukum tayamum boleh terbentuk? Hukum tayamum itu sendiri terbentuk daripada, saya ambil contoh daripada ayat yang kawan saya baca di awal presentation tadi. Saya ambil satu perkataan yang sangat jelas bagaimana hukum tayamum boleh terbentuk, iaitu perkataan fatayammamu. Fatayammamu ialah ayat daripada fi'il amar. Bagaimana kita tahu dia fi'il amar, bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari' dan sebagainya. Kita tahu dia fi'il amar melalui perkataan terakhir dia, melalui dua huruf terakhirnya, iaitu waw dan alif. Dia perkataan mu di belakang fatayammamu. Waw dan alif itu cukup sebagai bukti bahawa ia merupakan fi'il amar. Kita tahu fi'il amar menunjukkan kepada ayat suruhan ataupun ayat perintah. Maka di situ kita disuruh oleh Allah untuk bertayamum. Tapi bukan setakat tu, bukan begitu hukum tayamum dibentuk. Ada lagi
melalui perkataan fa di hadapan pula. Apa maksud perkataan fa ni? Perkataan fa membawa maksud maka. Jadi apabila kita baca fatayammamu, maka bertayamumlah. Maka bertayamumlah. Jadi ianya bukan bermaksud kita boleh bertayamum pada bila-bila masa, ikut suka hati kita saja. Tetapi kita maka bertayamumlah apabila kita ketiadaan air untuk berwuduk ataupun mandi wajib. Oleh itu, tafsiran penuh daripada ayat yang kawan saya baca tadi ialah orang yang tidak ada air untuk berwuduk dan juga mandi wajib diperbolehkan atau hendaklah, fi'il amar kan, suruh hendaklah dia bertayamum dengan debu tanah yang suci lagi menyucikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Khalim. Nombor meter saya 09DM21F 1077. Saya ingin membentangkan mengenai soalan-soalan yang sering ditanya ketika sering ditanya mengenai tayamum. Okey. Yang paling sering ditanya soalan mengenai tayamum adalah ditanya apabila ada pesakit ni mempunyai luka dekat anggota wuduk dan dia ingin solat, so dia kena wuduk lah. So luka dia ni tak terkena air. So bagaimana nak solat kalau tak ada wuduk? Okey, senang je. Wuduk tu boleh digantikan dengan tayamum. Tayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih. Janganlah ambil debu tanah yang daripada mana yang kotor. So kita biasanya debu tanah yang bersih ni biasa dah dijual dekat kedai-kedai. Selain itu ada juga soalan yang agak rumit sikit lah. Dia tanya macam mana kalau pesakit ni dia dah ada besar, lepas tu dia nak menunaikan solat fardu. So dia kena mandi wajib ke tak? So jawapannya tidak. Tapi wajib ia bertayamum menggantikan mandi wajib dengan niat untuk mengharuskan fardu sembahyang. Okey, dia tayamum ni dia gantikan dengan mandi wajib untuk dia jadi sah ketika dah sah untuk dia solat dan melakukan ibadah-ibadah lain. Okey. Saya tahu ada juga yang tanya bila nak tayamum ni, bila nak buat? Sebelum 5 minit sebelum masuk waktu ke apa ke kan. Sebenarnya tayamum ni nak buat ni tak kisah. Janji kita betul-betul tak ada air dan kita ataupun kita mempunyai luka ataupun sakit, ada luka yang tak boleh terkena air dekat anggota wuduk. So dalam tayamum tak kisah nak lakukan bila. Kalau contohnya kalau dah masuk waktu solat zuhur, okey, buatlah tayamum. Buat tayamum, okey, betul. Dah boleh terus solat zuhur. So kesimpulannya adalah tayamum ni adalah satu kaedah untuk menggantikan air wuduk untuk kita dapat menunaikan solat fardu. Okey, apakah bahan yang digunakan untuk tayamum ni? Senang saja, debu tanah yang bersih. Debu tanah yang bersih ni kita boleh dapatkan dekat kedai-kedai biasa dah dijual. Kita tak boleh ambil debu tanah yang ada dekat luar je. Dekat luar sana tu kita ambil tu sebenarnya tak bersih. Tu mana tahu ada kotor-kotoran kat situ kan, ada batu, ada pasir semua kan. Lepas tu tayamum ni amat senang untuk orang yang mempunyai luka yang tak boleh kena air. So dia boleh melakukan tayamum. Yang tayamum ni mudah saja yang nak dilakukan sebab dia tidak banyak langkah. Just tepuk tangan pada debu tanah tu and apply dekat muka, satu muka, sapukan kat satu muka and ambil lagi and sapukan dekat kedua-dua belah tangan. So ia sangatlah mudah untuk orang yang tak boleh berwuduk tu untuk melakukan solat fardu. Okay, itu saja daripada saya. So sekian, terima kasih.